Salam sejahtera para penonton. Selamat datang ke program Temu Bual Econ Roundtable bersama saya Datuk Dr. Madeline Burma. Dalam rancangan ini kita membawa beberapa pakar industri dan akademik sebagai tetamu untuk membincang isu-isu sosioekonomi Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Kita bersairan dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bersama saya adalah Profesor Madya, Insinyur Nasharuddin Zainal dan Encik Ahmad Nazri Muhammad Jamil untuk membincang keterangkuman di dalam revolusi industri 4 dan ekonomi baru. So, satu topik yang cukup menarik dan semasa iaitu isu berkaitan dengan revolusi industri keempat. Ya, Prof. Terima kasih kerana sudi hadir. Baik, kita sekarang berada dalam satu keadaan, dalam satu senario yang begitu, kata orang, mencabar buat ketika ini. Tapi ramai yang mengatakan industri revolusi keempat. Apa sebenarnya itu? Kalau boleh diberi sedikit penjelasan, nanti saya juga tanya Dr. Nash. Sebenarnya bila kita sebut 4 IR, 1 IR tu apa dia? 2 IR tu apa dia? 3 tu apa dia? Sekarang dah berada ke 4. Apa dia? Boleh? Kalau boleh tolong jelaskan. Okey, terima kasih Doktor. Pertama kali terima kasih kerana for inviting me untuk sesi ini. A brief history untuk industry revolution ataupun IR. Okay. Kan? Now, sekarang ni kita dah IR 4. Right. IR 1 was masa revolusi industri menggunakan steam. Okay. So, sebelum tu orang pergi kilang, buat assembly apa semua, orang yang buat. Alright. Nanti industri 1.0 pakai steam. And then lepas tu we move into industry 2.0. Right. Masa menggunakan elektrik. Okay, so electric is considered as 2.0. 2.0. Oh, right. Okay. Now, lepas tu kita move into industry 3.0. Right. 3.0 ni more on computer, PLC, semua automation. Alright. Kalau kita macam kereta kilang proton atau kilang kereta zaman 80-an kan. Okay. Ada banyak robotik. Itu semua itu revolusi 3.0. Alright. Sekarang ni kita masuk revolusi IR 4.0. Okay. So 4.0 ni dia all the macam cyber, automation, IoT, right, big data, right, semua merangkumi IR 4.0. So that is what we call IR exactly. 4.0. Yeah. So we are now in 3 or we are in 4? We are in 4, okay, but I'll move deeper into where exactly are we in 4. Okay. Right? Sekarang ni macam IR 4.0 ni dia macam really buzzword tau. Everybody's talking about it. Right. Just like globalization. Exactly. Exactly. Right. It's almost like a cliche. So, and I think the intention is good. Right. Sebab kita nak people biasakan with IR 4.4, right, and to prepare the skill sets of the future to be ready for IR 4.4. So that's sebab kalau macam we talk to IT industries or we talk to education, for example, they always stress on we have courses so that you can be ready for IR 4.0. Right. Good intention. Right. Right. So where are we in IR 4.0 from the nation perspective? Right. It's based on data that we have. Right. So the maturity number 1 is actually what's happening. Alright. Apa yang berlaku sekarang. Okay. Number 2, why this is happening. Right. Kenapa benda ni berlaku. Right. Semua data analysis lah. Okay. Nombor 3, ada macam sedikit ramalan ataupun predictive element. Alright. Bila benda ni akan berlaku. Okay. Nombor 4 tu memang the holy grail lah. Kira bukan macam autonomous. Okay. Apa ni, self-running semualah. Everything is okay. So kalau kita punya as a nation, data raya ataupun big data memang dah banyak projek dia berlaku dalam awam dan juga sektor swasta daripada 2016 lagi. Okay. Dah lama dah. Okay. So we are past the first part already. Alright. Sekarang ni kita dah banyak pakai macam analytics nak tengok kenapa benda ni berlaku. Right. So bagi saya sekarang ni Malaysia dekat 2.5. Maknanya contoh dia the most talked about app sekarang ataupun sistem is called HIDE. Okay. Yang hotspot identification dynamics yang baru kan. Alright. Itu ada elemen AI dengan machine learning. Okay. Untuk gunakan data daripada macam
keluasan setempat, pergerakan penduduk untuk predict kat mana the next hotspot. Oh, okay. So kita di fasa 2.5 lah now. Kita dah 2.5 sekarang. Out of 4. Oh, 4. So we're still like in the middle lah. In the middle. Right. Okay. So as a country. Alright. Tapi on the industry level, okay. Because I work with a company and we are at the leading and bleeding edge of this. Okay. And we are at almost 4 already. As a company? As a company. But not as a nation. As a Malaysia, belum lagi? Belum lagi. Oh, okay. So, Dr. Nesh, so you are with the university, you are very much also involved in education and also to a certain extent doing research dan sebagainya. Dari segi kita di university, bagaimana ya, Dr. Nesh? Where do you think we are in terms of our knowledge base? Tadi kita dengar industri, they already at 4.0. Kita di university macam mana? Okay, terima kasih Dr. Mac kerana menjemput saya ke sesi temu bual ni. Okay. Untuk perspektif universiti, sebenarnya kami memang contohnya kurikulum. Kurikulum memang dah menjurus ke arah 4.0 atau mungkin menjurus. beyond. Dah go and beyond also. That's good. 4.0. Right. Cuma the readiness of the contoh facility. Okay. Fasiliti kita dan satu lagi kalau student tu dah maksudnya pelajar dah ada ilmu. Okay. Apa yang dipelajari contohnya IoT, robotics dan sebagainya. Alright. Tapi macam mana dia nak meneruskan kerjayanya di bidang tu? Oh, itu satu cabaran. Satu cabaran. Okay. So, maknanya dari segi kurikulum, dari segi yang itu memang dah ada Betul. Tapi kita mendengar tadi dalam industri, dia orang dah memang leading edge. We know that you are really there, right? But now, university kita nampak ada sedikit, kita agak keterbelakang sedikit lah dari segi more facilities lah. Not so much in terms of curriculum. Sebab input untuk menyediakan kurikulum adalah kami dapat daripada industri juga. Okay, industri contohnya input daripada kita punya IAP, Industry Advisory Panel. Okay. Jadi untuk menyediakan, kita boleh menyediakan. Right. Okay. However, bila student dah ready, okay, dan nak pergi ke mana tu? Okay. Takers tak ada. Alright. So these are some of the challenges. Kita dengar tadi bagaimana you put us at a plane. We are already as a nation 2.5. Tapi dari segi company memang ada setengah syarikat itu sudah keterhadapan. Dan juga di universiti dari segi kurikulum memang dah ada, tetapi mungkin langkah yang seterusnya. So ini satu perbincangan yang baru kita di peringkat yang awal. So saya harap kita akan dapat mendengar lebih mendalam lagi tentang diskusi berkaitan dengan keterangkuman dalam industri revolusi keempat dan juga yang kita bincangkan pada hari ini itulah ekonomi baru nanti. Kita kembali selepas ini. Kita kembali membincangkan satu topik yang begitu menarik sekali dan begitu semasa, iaitu Industri Revolusi 4.0. Tadi kita telah mendengar penjelasan sedikit sebanyak apa itu industri. Ada industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang kita berada katanya di Industri Revolusi 4.0. So, dan ditanya di mana kedudukan kita. Tadi disebut kita berada di 2.5. Okey. Di sini kita nak membincangkan sedikit sebanyak tentang negeri Sarawak yang menjadi satu negeri antara negeri yang begitu banyak melakukan pembaharuan dan juga memberi keutamaan kepada revolusi industri keempat. We even have our own digital economy dan sebagainya. Bagaimana pandangan Cik Nazri? Apakah yang Sarawak perlu lakukan dan apakah yang cabaran-cabaran dalam melakukan perkara-perkara yang perlu ada ini? Okay. Industry Revolution 4.0. It's actually a vision. Okay. And it's like in order to get there, you need a map. All right. Kan? Okay. Fortunately, back in 2018, MITI sudah publish satu macam blueprint. Alright. Macam mana kita nak adopt into IR 4.0. So that was in 2018. Yeah, okay. Alright. And very comprehensive. Okay. And dalam blueprint tu dia dah I think nak sentuh tentang the enablers, pemboleh. Okay. And saya rasa ini penting untuk kerajaan negeri atau wilayah Sarawak consider untuk menjadi pemboleh kepada all these
fields or all these Alright. areas untuk Okay. improve. Alright. Ada 5 tapi saya Okay. akan tersedut 2 saja. Okay. I think the first one is infrastructure. Okay, so we need the infrastructure. We need infrastructure. That Okay. means and Sarawak to me is unique because sebab dia besar tau. Ya, sangat besar. Sangat besar. Jadi ada banyak challenge untuk mendapat untuk for example connectivity. Right. Daripada satu ke tu memang susah. Yes. Tapi masalahnya it's not a new challenge. Alright. Benda ni orang dah Dah tahu dah. Dah macam mana nak buat, maybe different countries. Okay. So nak kena have a bit more focus, Alright. cari best practice. Alright. Just bayangkan sekarang orang dekat dalam kapal terbang ataupun dekat pelantai minyak yang tengah-tengah laut pun Betul. boleh dapat internet. Alright. Okay, betul. So macam mana kita tak boleh bagi. So it should not be an issue. Exactly. Okay, so So the technology is infrastructure. there. Okay. Number 2, talent. Talent. Now, Alright. talent is very important. You have the infrastructure, you have the technology, tapi kalau tak ada talent pun susah juga kan. Okay. So talent ni, I think from the state government perspective, boleh macam wujudkan satu culture yang orang jadi curious, jadi inovatif sikit. Zaman dulu ada satu program nama dia Tunas Saintis Muda or something. Okay. Alright. So, you know, kalau ada macam program-program macam ni Okay, Jay. untuk spur banyak lagi idea, Okay. ideation. Or even competition. Exactly. Or, yeah, yes. Okay. And state Alright. funded, for Right. example. State funded. Okay. That's very good. And then you have the technology lah. Okay. Number Technology, 3. Number Okay. 3. Technology number 3. And this is something I think to some extent Sarawak is ahead Alright. compared to other states. Right. Sebab the last time I spoke to some of the Sarawak official, dia orang dah start guna drone technology, Okay. semua, Alright, which is alright. fantastic. Alright. Kan? Okay. Tapi nak kena banyak lagi. Yang penting sekali macam mana kita nak externalize all the benefit of this Alright. kepada rakyat. Okay. Supaya dia orang dapat So, okay. inilah apa ni benefit dia. Then there a lot of buy-in. Okay. Alright. Okay, Alright. so those are the 3 enablers I can list at the moment Okay. yang memang related to Okay, Sarawak. at the Okay, moment. okay. So you see that Sarawak has a lot of potentials. It has a lot of potentials. It has a lot of resource. You know, and I think at the moment it is ahead compared to banyak states lagi. Alright, that's good news. And I think just focus on this and inshallah you will get that. Okay, so the issue here is to focus because it's already there. Yeah. Okay, now Dr. Nash, you're from the university, you're from the engineering faculty and things, and this is one of very important, you know, kalau kita nak dengar tadi, he was talking, Cik Nazri was talking about talent, you know. Bagaimana dari segi pandangan Dr. Nash, do you think Sarawak, how can we develop that? Okay. Berdasarkan pada pengalaman saya, Okay. bekerja dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah di Sarawak. Okay. Ada pengalaman ya? Pendidikan STEM lah. STEM, STEM education. Okay, STEM education. Sebab pada tahun 2019, kami pernah dapat wakil daripada Sarawak menyertai satu pertandingan robotik di China. Okay. Di Shenzhen. Okay. Okay, di situ wakil Sarawak tu dan 2 wakil Malaysia dan dapat johan untuk pertandingan satu dunia. So, wow. Okay. That is really sebenarnya apa yang kami dapati, kami mengajar bukan face to face. Mungkin masa tu dah start guna, kita dah start guna MCO dan sebagainya. PKP. Online lah semua. Dah start online dan pelajar Sarawak boleh pick up apa yang kita ajar. Alright. Cuma masa tu kami menyediakan bahan. Alright. Contohnya microcontroller. Okay. Dan pelajar tu boleh buat sendiri dengan pengawasan oleh cikgu mereka sendiri. Okay. Jadi maksud saya adalah brains ada di Sarawak. Okay. Okay, brains ada di Sarawak. Cuma macam mana kita nak tap that brains. Okay. Resources ada. Alright. Itu yang seperti yang Cik Nazri katakan tadilah ya. So mana one of the he mentioned 5 pillars, but he mentioned the big 3, the talent management tu very very important. So jadi macam kami ya di kalau kita lihat antara cabaran kita tengok pada semasa ni, bagaimana isu berkaitan dengan pendidikan, ada sampai pajak pokok pergi ke hutan mencari apa kata internet connectivity that you were mentioning. What is it then if you can talk about technology? So kita sibuk sangat dengan gadget ni. Saya dah pening kepala pasal gadget ni. Apa Nash, Dr. Nash? Setelah kita nampak ada online connectivity kan. Right. Sebenarnya ada masa kita perlu guna offline juga sebenarnya. Contohnya kita sediakan bahan, all the microcontrollers ataupun barang electronics, betul hantar ke sana dan kita sediakan video.
So tidak semestinya online. macam kita kata online dia terpaksa mencari, ya ampun saya tengok saudara mara saya menunjuk dia orang pergi hutan mencari, kita dengar kes di Sabah dan sebagainya. So maknanya ada peluang untuk menggunakan offline. Okey. Dan ini memberi peluang. Ya. Dan komunikasi tak semestinya online, maksudnya mungkin masa tertentu je guna video phone, video call. Alright. Ataupun guna email dan sebagainya. Alright. Semua kita sediakan. Dan kita tu maksudnya universiti university atau sebab you are teaching also di university. Tapi kami dapat sebenarnya bajet daripada Kerajaan Sarawak. Untuk buat program ni. So I think issue of connectivity, the issue of kita jangan terlalu hanya memfokus kepada the hardware itu saja. Tadi you did mention about talent and software. One is the physical infra, the other one is the software. So saya rasa ini satu perbincangan yang makin hangat sebab kita tahu Sabah dan Sarawak ini selalu disebut-sebutkan bila berbincang tentang internet connectivity. So kita kembali selepas ini untuk membincangkan haluan ke hadapan bagaimana Sarawak boleh terus mengekalkan kedudukannya dan menjadi salah sebuah negeri yang akan terkehadapan dari segi 4 IR ini. Kita kembali bersama dua tetamu yang dibawa khas ke program ini untuk membincangkan topik yang begitu menarik sekali, iaitu berkaitan dengan 4IR ataupun revolusi industri keempat. Kita mendengar tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dan juga peluang yang ada di hadapan kita, iaitu peluang khususnya untuk negeri Sarawak. Tadi disebut ada 5 enablers dan sebagainya. Mungkin Encik Nazri, if you can identify satu perkara yang Sarawak perlu fokus, yang perlu lakukan untuk memastikan Sarawak akan terus ke hadapan dalam industri revolusi keempat ini. Okay. Bagi saya, setelah interaksi dengan Sarawak, orang-orang Sarawak, official Sarawak, saya rasa seperti saya kata tadi, memang ada potential begitu besar dekat Sarawak. Besar potential. Okay. Dan saya rasa moving into the digital world macam IoT apa semua adalah natural path untuk Sarawak pergi untuk extend pergi ke IR 4.0. Okay. For example, saya tahu sekarang ni banyak state government tengah consider buat macam digitization of dia punya paperwork. Alright. To me, this is like the first stage nak kena buat. Okay. Supaya kita boleh simplify proses, kita boleh cut down mana-mana yang proses yang tak perlu, kita ni. Sebab sekarang ni banyak sangat paperwork. Semua kalau boleh semua digital, semua masuk dalam apps so that rakyat semua appreciate apa yang all the new technology that's coming to the world, diorang dah dapat enjoy. Okay. Alright, so itu satu. And then and natural resources kat Sarawak banyak. Kan? So and nak kena tap dengan using IR 4.0, especially guna IoT, Internet of Things, and get things connected. This I think the next step. Kalau nak pergi for Sarawak. For Sarawak, So the first step tadi you're talking about digitalization. So which is, I think a lot of people will definitely appreciate that, especially because Sarawak is such a big, vast state, and then when you have everything on digital, so benda ni mudah diakses kepada rakyat jelata. Okay, Dr. Nesh, you are in the university, you have done research dan sebagainya. Bila kita sebut IoT dan kita dengar all this buzzword, rakyat jelata nak tahu, IT ni nak guna kat mana, dia kata. Apa yang dia boleh guna? Saya dekat luar bandar ni, apa yang boleh saya guna sebenarnya? Tadi kita kata brain dah ada. Yes. Okay, kita dah develop brain. And then kita boleh buat traditional way buat farming ialah perlu datang ke sawah misalnya. Betul. Okay. Oh yes, kalau farming tu memang kami Sarawak sangat ni. Betul, datang ke sawah. Okay. Tapi sekarang mungkin kita boleh kata farming from home. Dah work from home. Now farming from home. Can you elaborate it, Dr. Nash? Contohnya kita sediakan keadaan, contohnya kita setkan masa untuk tanam, menanam padi dan sebagainya. Dan prosesnya kita simplify guna sensors penderia. Contohnya kita kata contohnya sekarang kita kata weather forecast. Ramalan cuaca kata minggu depan cuaca akan hujan lebat dan patutnya hari menuai. So kita tuai awal sebab kita dah tahu. And then
kita boleh contoh guna drone. Okey, untuk sembuh racun rumpat ataupun boleh tak perlu lagi pakai. Betul. Saya terbayang nenek saya, dia menyembuh habis sawah tu. So sekarang perlu drone. Guna drone. Drone juga boleh nampak. Contohnya sekarang dah berapa persen masak. Okey. Kita boleh tahu timing untuk air, pengaliran air dan sebagainya, kawalan air. Okey. So maksudnya semua daripada guna handphone kita boleh nampak. Wow. So teknologi tu mudah diakses oleh rakyat jelata? Boleh. Saya terbayang nenek saya dekat rumah panjang. Tempat tu kita boleh connected, samalah komunikasi lah. Ada contohnya ada 5G communication atau 4G pun dah rasa memadai. Dah boleh Tapi di luar bandar macam mana kalau tak ada infra tadi? So that's why infra tu penting. That's why infra tu penting. Itu sebab connectivity tu penting. Okay. So I think the state is very much into it. So that is the first phase. Sebab kalau tak ada yang tu saya tak boleh bayangkan macam mana nenek saya nak pakai 5G tu. So mesti ada smartphone. Mereka bagi tahu. Contohnya bila masa nak start baja ataupun racun serangga. Right. Sebab satu masalah kami saya teringat saudara mara saya dekat rumah panjang ni, dia orang tanam pepper lada kan. Satu daripadanya ialah masalah penyakit dan sebagainya. So bagaimana boleh ini teknologi ni boleh dia buka je handphone dia ketuk-ketuk dia tengok ini penyakit dia, ini cara penyelesaian dia. Kita letak kamera. So kamera akan detect sampai ke HD sekarang, kita nampak sampai ke daun tu. Daun dia akan rosak kita akan nampak perubahan warna contohnya. Alright. So kita boleh daun ni rosak sebab apa? Kita akan hantar data tu pada backend, pada cloud ataupun database, dari data raya. Dari situ kita akan buat machine learning, artificial intelligence untuk nak tengok apa masalah ni dan disebabkan oleh apa. Dan terus bagi tahu pada mungkin siapa-siapa lah yang farmer. Disebabkan oleh ni you perlu buat apa? Racun apa perlu guna, banyak mana. Encik Nazri tadi you sebut tentang infrastruktur. So dari segi costnya bagaimana this physical infrastructure, that's going to be massive, right? It's going to be massive, tapi saya rasa kita ada banyak macam pihak swasta yang kita boleh dapat through CSR, for example. For example, that's a good opportunity. Ada banyak, saya rasa lah, company minyak di Sarawak kan, and dia orang pelantar, and they have all this infrastructure untuk nak beam down internet kat tempat dia orang kan. So it's one of the ways is maybe with the community. With the community. So that's my. Just want to add the use of drone and the use of sekarang ni the technology of drone sekarang ni boleh macam pepper punya farming kan. Yes. You dah boleh macam pakai drone untuk kira berapa banyak pokok pepper you ada, berapa banyak pokok yang sedia untuk harvest. I think dah boleh sekarang dah ada dah. But data is very important. Data is very important. So perlu tak contoh macam saya terbayang di rumah panjang, sebab ini kebanyakan mereka di luar bandar tu, kebanyakan mereka ini kurang berpendidikan. So bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni? Do we need tempat ke penggunaan apa yang perlu ada macam di luar bandar ni? I think number one, number two, the expertise. Contohnya macam penyakit dekat daun tadi kan. Yes. I think moving into Canberra will be like the end spectrum of yang paling jauh lah. Dan paling dekat sekali, macam instead of tunggu diorang datang every 2 weeks kan. Right. Maybe just ambil gambar and send and basic basic. Ataupun apps yang boleh buat comparison terus dekat picture, macam ambil gambar and then you have direct comparison. Dah banyak dah apps sekarang boleh buat macam tu. So all this, so that is much easier and easily accessible kepada masyarakat. Dan inilah satu-satunya cara bagaimana kita kata keterangkuman itu, membolehkan inclusiveness dan menggunakan IT, menggunakan tadi kita dengar tentang macam-macam buzzword yang kita dengar hari ini, Internet of Things dan sebagainya. So kita dah sampai ke peringkat yang terakhir di dalam perbincangan kita pada hari ini. Kita dengar bagaimana pentingnya negeri Sarawak khususnya dan Malaysia amnya mensiapsiagakan dirinya untuk memanfaatkan industri revolusi 4.0 supaya tidak ada yang ketinggalan. So sampai di sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan khas kita. Terima kasih kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai lokasi studio kita. Saya Datuk Dr. Madeline Burma. Berjumpa lagi pada episod akan datang.